Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam, Madam. Boleh dengar, Madam? Okay, sebelum kita mulakan discussion. Okay, untuk kelas hari ini seperti yang saya maklumkan, okay, hari ini dan maknanya sehingga this week 13 sampai sampai end of this month lah. Okay, kita akan buat discussion lah. Okay, discussion on past year's question. Okay, so past year question, even kalau you tak sempat nak study sekalipun tak apa. At least you dapat, you dapat salin ataupun take note. Okay, jawapan-jawapan past year yang saya akan bagi nantilah. Alright, especially for calculation. Okay, bukan apa. Memang sekarang ni you memang sangat busy dengan assignment dan sebagainya dan memang you tak sempat. Saya faham you tak sempat lagi nak study sebab bila kita buat pasien ni maknanya kita nak uji pengetahuan, okay, ilmu yang kita ada ni, knowledge yang you ada ni, and then you nak jawab, okay, you nak jawab pasien tu. Alright, so tak sempat, okay, tak apa. Tapi untuk discussion ni at least you boleh take note, jot down certain item. Yang penting point dia yang you kena faham lah, alright. Okay, and then saya juga akan tunjukkan jugalah beberapa soalan past years berkenaan dengan calculation, okay. Okay, sebelum tu saya nak tanya dulu, tadi Akilah yang respon. Akilah, saya dia bagi tahu tak tarikh untuk hantar mock trading report? Tak ada lagi, Madam. Tapi minggu ni, dalam minggu minggu ni 17 sampai ke 20. Ke 22 macam tu. Okay, tak apa. Alright, thank you. So, sekarang ni okay, saya bagi sampai saya buka link di View Future tu daripada 17 sampai 20 hari bulan. Nanti saya beritahu dalam grup. Okay, penghantaran untuk assignment tu nanti sebab dia adalah grup jadi wakil sahaja yang hantar. Tak kisahlah ketua ke, maknanya dalam satu grup hanya seorang sahaja yang hantar. So kalau you total, for example you ada 4 kelas, you ada lebih kurang katalah 20 kumpulan, okay. So hanya 20 orang sajalah yang hantar di U Future. So penghantaran sama macam yang yang sebelum-sebelum ni, cuma wakil saja. Ahli kumpulan tak perlu nak tulis apa-apa dekat dalam U Future tu. Contohnya kumpulan saya dah hantar iaitu siapa-siapa. Tak perlu respon. So nanti dalam U Future tu nanti hanya wakil sajalah yang akan submit. Okay, jadi yang lain-lain yang tak submit tu, ahli kumpulan tu memang dia akan tulis not submitted lah. Jangan risau pula. Okay, sebab bukan apa, saya tak nak nanti bila saya buka, saya akan tengok yang submitted saja. Bila saya tengok submitted, nanti saya tengok, mana dia punya attachment? Tak ada. So kalau tak ada, nanti susahlah saya nak kena contact you. Rupa-rupanya kawan dia nama yang hujung-hujung tu, barulah yang tu lah yang tukang hantar. Susahlah macam tu. Okay, so wakil sahaja. Apa-apa nanti main dalam grup. Okay, so now, okay, kelas pada hari ini lebih kurang 69 suku macam tu akan habis. Okay, sebab saya ada medical check up. Okay, so kita akan pergi kepada soalan Februari Februari 2021. Okay. Okay. Sekejap Okay, sekarang saya sedang share slide. Madam. Ya? Untuk soalan Februari 2021, kita orang tak jumpa. Kita orang jumpa Julai 2021. Dekat EQPS. Kat EQPS tak ada lagi yang Februarinya. Okay. Julai ada, Madam. Okay, sekejap. Saya send. Kalau sempat you tengok dalam WhatsApp.
Okay. So saya letak dalam WhatsApp tu, bolehlah you buka sambil-sambil tu. Oh, Julai. Okay. Okay. Sekarang saya buka Okay, so sebelum kita meneruskan yang Julai ni, yang Februari ni, okay, cuma saya nak maklum kat sini lah, yang masa Februari ni format dia sedikit berbeza, dia tukar format berbanding yang sebelum ni. Okay, so actually format ni yang sebab dia fit dengan Segamat lah, yang ni yang buat ni semua ni Segamat Segamat dia nak fitkan dengan keadaan semasa lah, maksudnya dengan COVID supaya sesuai dengan keadaan kita sekarang ni lah. Okay. Dalam soalan Februari 2021 ni, okay, dia ada part A dengan part B. Okay, so untuk part A ni, answer all question in part A. Okay, and then any 4 question in part B. Okay, cumanya untuk this semester, okay, so this semester, saya tengok last semester dia still ada part A, part B. Okay, this semester dah tak ada dah part A dan part B. Dia tak ada 2 part dah. Okay, hanya ada satu section sajalah ataupun satu part saja tapi tak ada panggil part-part lah. Okay, iaitu ada 5 soalan. 5 soalan. Betul ke 5 soalan? Okay, so jawab semua soalan. Okay, so jawab semua soalan. Answer all questions. Okay, betul lah 5 soalan. Okay, so dalam kelima-lima soalan tu dia akan macam biasalah ada anak-anak dia lah. Okay, ada A, ada B, C semua tu kan. Alright, so final assessment tu nanti akan merangkumi ke semua 8 chapter. Okay, semua 8 chapter. So adalah pecahan anak-anak dia kat situ. Okay, tapi tak apa, walaupun past years you akan tengok ada part A lah, part B lah kan. Tak apa, itu sebab soalan dia lebih kurang sama lah, maksudnya konsep soalan tu adalah short essay. Jadi you still boleh buat revision on part A, part B. Sebab tengok soalan tu sebab dia mewakili untuk chapter-chapter itulah. Okay, so kita akan tengok part A ni, kalau sebelum ni ada 4 soalan kan. Okay, so answer all questions tu. Alright. So soalan yang pertama ni, okay, briefly explain 2 criteria of Malaysian Stock Exchange. Okay, so you tak perlu risau, saya record untuk hari ini. Okay, saya akan masukkan nanti dalam your future. Nanti saya bagi tahu. Apa-apa nanti you boleh refer lah. Okay, so explain 2 criteria of Malaysian Stock Exchange. Malaysian Stock Exchange tu adalah Bursa Malaysia. So kalau Bursa Malaysia ni maksudnya dia adalah chapter 3. So kriteria dia apa? Okay. Okay, ni kriteria dia. Sekejap saya besarkan sikit. Okay, so bila dikata briefly explain, okay, briefly explain, lepas tu dia nak 2 kriteria saja kan. You tengok markah dia 5 markah. Alright, so 5 markah maknanya lebih 1 point tu bersama ataupun 1 kriteria tu bersama dengan 2.5 markah, 2.5 marks. Jadi you boleh ceritalah, okay, siapa kriteria dia dalam Bursa Malaysia tu sendiri. An organization will provides. So kriteria yang pertama dia adalah yang inilah, provides the marketplace or facility, okay, for the buying and selling of stocks or shares. Okay, and then number 2, to meet the basic and complementary needs of business. Okay, number 3, consists of, ini tak apalah, ini tambahan saja. Okay, so bila kita jawab tak kisahlah soalan mana-mana sekalipun, okay, kita mesti ikut kehendak soalan tu. Maksudnya kalau dia minta 2 kriteria, you kena bagi 2. Okay, jangan bagi lebih.
Okay, tak sure lah, nanti kan takutlah kriteria saya ni tak betul salah satu ke kan. Tak apalah, saya bagi 4 lah. Okay. Jadi takut, risau, okay. Okay. Jawapannya adalah dia akan membazirkan masa. Yes, okay. Dia akan membazir masa. Sebab kita hanya ada 3 jam saja. Okay, 3 jam saja. 3 jam tu pula adalah merangkumi, you nak tulis nama lah, you nak tulis nombor soalan lah, kan? You nak tulis, you nak upload, nak scan, nak upload, tu termasuk lah tu. Jadi kita letak macam ni lah, 2 jam setengah saja. Lagi 30 minit tu adalah perkara-perkara teknikal. Kan tiba-tiba tengah nak upload, alamak, bateri kena, laptop kena restart lah pula. Kan? Macam-macam perangai, macam-macam hal. Jadi kita letakkan 2 jam 30 minit saja untuk you menjawab. Jadi kalau soalan mula-mula dah excited kan, jadi tak boleh lah macam tu. Jawab lebih. Okay, biar kita fix you nak pilih kriteria apa. Okay, so ini jawapan. Untuk ini contoh lah, tapi kalau you tengok dalam buku kan ada banyak. So either one lah. Okay. Okay. Okay, number 2, list the departments in stockbroking firm. So ini adalah chapter 4. Investment bank, chapter 5. Okay, so list the departments in stockbroking firm. Okay, so kita ada banyak departments. So kan dia nak minta list je ni, list je. You letak list je. List. Bila kita list ni maksudnya dia nak berapa ni? 5 markah kan? Ni chapter 4 ni. Okay. List the departments in stockbroking firm. Okay, basically sama saja sebenarnya stockbroking firm ataupun investment bank. Okay, department yang ada dalam stockbroking firm ataupun investment bank ni sama saja. Dealing, settlement, accounts, account management, treasury, semua ni sama saja. Okay, sebab you kena tengok sekarang ni bila kita dah habis dah hujung sem ni, you dah kena tahu dah bezakan antara investment bank dan juga stockbroking firm. Basically dia punya function tu sama saja. Yang membezakannya hanyalah function ataupun fungsi dalam investment bank tu lagi banyak as compared to stockbroking firm. Stockbroking firm ni fokus dia on stock trading saja. Okay, kalau investment bank ni banyak, dia ada advisory, ada restructuring, ada underwriting, dia lebih sikit function dia. So, untuk department sama. Jadi dia nak suruh list kan? List saja. Jadi senang, you highlight ke, you bulat ke kan? Okay, list sajalah, tak perlu explain. Jangan explain. Kalau you explain pun tetap markah dia 1 saja. 1 untuk setiap point tu Okay. Okay, number 3, list juga. Seronoknya soalan list kan. List any 2 executions by others under Rule 25.04. Okay, subsection 2 of the Rules of Bursa Malaysia Depository. Kalian nampak soalan ni macam canggih kan, alamak benda ni. Dia nak list je tapi macam tak ingat lah. Okay, ada banyak kat sini. Okay, book entry. Okay, ni chapter 5 tak silap ni. Book entry delivery, inquiry into status of depositors. Adalah chapter 7. Okay, request for additional statement, opening, updating, processing a deposit. So dia adalah ni any 2 execution dia adalah bawah Bursa Malaysia Depository, chapter 7. Okay. Alright. You tak perlu nak salin tau jawapan yang saya tengah cakap ni. You just macam saya beritahu tadi kan. Soalan ni adalah chapter 7, soalan ni adalah chapter 3. So at least you boleh baca nantilah. Tapi kalau you nak tengok juga, nak salin apa benda semua, tak payah snap gambar Saya record. Nanti saya letak dalam future. Okay. Dan soalan last untuk part A.
List saja ha. List any two issues addressed in Amlatfa ni. Isu apa yang dia letakkan dalam anti-money laundering and anti-terrorism financing act. Okay. Ni isu-isu dia. Sebenarnya dia nak beritahu, dia nak tanya apa sebenarnya yang di-cover, yang ada dalam akta Amlatfa ni. So apa isu-isu yang dia cuba nak orang kata apa? Nak rangkumi lah dia punya apa ni portion dia, apa yang dia akan cover So first adalah money laundering. Okay, and then financial intelligence unit, okay, reporting obligations and powers of investigation, search and seizure, and also powers of freezing, okay, powers of investigation dan juga powers of freezing. Okay, dia nak list 2 issue kan, list saja kali 2.5, 2.5 marks kat sini. Okay, so ini adalah short essay short essay. Okay, untuk part B ni, okay, dia banyak pada soalan yang kita tak kata long essay, tapi dia short essay juga, tapi explanation to you tu lebih sikit lah. Okay, contoh macam soalan nombor 1 ni, write short notes on short selling. So yang ini sebenarnya dia ada dalam chapter 8 sebenarnya. Okay, short selling. Cuma kita tak cover, kita tak cerita detail sebenarnya benda ni. Tapi you kena tahulah apa itu short selling. Okay, nampak 8 markah kat sini. Jadi macam mana cara kita nak bagi pecahan berapa poin nak jawab dan sebagainya kan? Okay, so kalau 8 markah ni, okay, dia tak beritahu pun berapa dia nak kat sini. Dia nak 2 points ke 3 points ke tak kan? Jadi basically kalau macam ni maksudnya 4 point. Okay, 4 point and then explanation. So 2 markah lah satu kan? Okay, kita tengok apa jawapan dia. Okay, short sales are the sale of security that is not owned at the time of the transaction. So basically ini adalah markah untuk 2 markah. Point yang pertama. Okay. A short seller engage in a sell transaction first in anticipation of a fall price with the intention of buying the securities up at a lower price to collect the gain from the difference. So yang ni penerangan. Yang tadi you cerita apa itu short selling tu. So yang ni dia penerangan yang lebih detail berkenaan dengan short selling. So this one adalah 2 markah lah. Okay, so short sellers expose themselves to very high risk. So there is always the possibility that prices will go up. Jadi explanation you kat sini berkenaan dengan short selling. Okay. Number 2, explain any 2 reasons for a company to be listed under Bursa Malaysia. So ini adalah chapter 3. Chapter 3. Kita ada 4. Okay. 4 reasons. Okay, company being listed on Bursa Malaysia. Tapi dia minta 2 saja. Okay, apa benda yang 4 tu? Yang ni. Okay, dalam chapter 3 ada First kita ada higher profile, and then confidence, additional fund dan juga expansion. Okay, maknanya apa sebab sesebuah company tu dia nak listed on Bursa Malaysia. Okay. So of course yang pertama tu higher profile. Jadi bila you letakkan point kat sini, you explain lah. Tapi kat sini sebab skema ni kita letak lebih jawapan. Tapi bila you jawab nanti, you jawab hanya 2 sajalah. You boleh letak mana-mana, either one Okay, investors dah lagi. Jadi yang ni alright. Okay, soalan C, explain 4 characteristics of fixed income securities. Yang ni sebenarnya kan
Saya tak sure dalam buku saya tu tak yang jawapan yang tepat ke tak. Tak maksudnya jawapan yang detail ke tak Yang ini you sebagai student investment bila dah masuk part 3 ni kita dah kena fokus, kita dah kena tahu dah. Okay, basic investment product. Basic investment product. Maksudnya apa? You kena tahu apa itu stock. Sekarang kita belajar pasal stock lah kan. You kena tahu apa itu stock. You kena tahu apa itu fixed income securities. Okay, you kena tahu apa itu bond, apa itu preferred stock dan the other products lah. Contohnya options, futures dan sebagainya. You kena tahu dah benda apa. Okay, dan as well as you need to know the characteristic of those products. Okay, karakteristik dia tu macam mana. Advantage and disadvantages. Walaupun semua ni kita tak cover secara detail dalam subjek, tetapi penting sebagai seorang student investment kena tahu perkara-perkara ni lah. Okay, so jadi untuk characteristic of fixed income ni, apa benda fixed income ni? Kadang-kadang kan mungkin sebab kita ni nervous ke apa benda kan, anxiety kan sekarang ni macam penyakit anxiety penyakit mental ni dah banyak dah berlaku ni, bukan setakat student je, semua orang. Okay, anxiety kan, berdebar dan sebagainya. Kadang-kadang dulu saya tak faham juga sebenarnya orang yang sakit macam ni, tapi bila kita dah berada dalam keadaan macam ni baru okey, maknanya macam ni rupanya sebab dia orang ni kan sakit-sakit macam ni. Okay, so bila kita dapat soalan macam ni, kita kena relax, kita kena tahu benda sebenarnya ni fixed income securities ni, apa dia punya definition dia. Fixed income, apa definition dia, you kena tahu yang tu. Okay, so jawapan dia kat sini. Okay, ini contoh jawapan sajalah. Kat bawah. Okay, the holders of the fixed income securities are creditors of the company rather than shareholders. They have no right in the company. Okay, kemudian apa ni? Fixed income may be secured or unsecured, the principal. Okay, so bila nak tahu karakteristik ni, you kena tahu dulu produk ni namanya apa, definition dia. Okay, so fixed income securities ni maksudnya it is a contractual agreement ataupun contractual investment. Okay, yang mana there are the creditors and the debtors. Okay, that buy certain product ni. Contohnya you boleh buat, contohnya for example bond. You boleh letak sebagai bond contohnya. Paling senang bond lah. Okay, so kat sini kita ada buyer dengan seller. Okay, buyer tu siapa? Buyer tu adalah bond holder. Sebab buyer ni, okay, you bayangkan you lah sebagai buyer, pembeli. You nak beli bond. Okay, so you nak beli bond maksudnya you lah yang keluarkan duit. Betul? Bila kita nak beli barang kan, kita andaikan bond tu sebagai barang lah. So bila kita nak beli barang, kita keluarkan duit. Alright, so in return kita dapat apa? Kita dapat bond lah, kita dapat barang tu. So buyer is the bond holder. Bond holder. Okay, so seller ni yang terima duit you ni. Okay, so seller ni tadi dia dah exchangekan dengan barang kan, bond lah kan. Okay, so seller ni, okay, dia akan terima lah duit tu. Okay, so dia nak terima duit tu nak buat apa? Nak buat for the sake of investment lah. Okay, maybe dia nak buat project dan sebagainya. Okay, so apa benefitnya kepada buyer ni? Apa benefitnya kepada buyer? Okay, so buyer ataupun bondholder ni, okay, akan terima return. Macam you buat pelaburan lain-lain lah. Stok ke sama je. Stok, maknanya you keluarkan duit, you dapat stok kan. Lepas tu at the end, kalau you hold dan sebagainya, maybe you dapat dividen. Macam you dapat, you berlaburkan SB kan. You masuk duit dalam SB, and then you dapat, at the end you dapat dividen. Sama je, itu adalah return. So dalam case fixed income securities ataupun kita, for example bond ni,
you akan dapat return. Return tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kupon. Kupon. Kupon dalam bentuk percentage lah. Okay. So, apa yang bezanya? Sama juga kalau saya melabur dalam stok pun dapat juga macam dalam bentuk dividen juga kan? Okay, bezanya adalah kupon tu adalah fix. That's why nama dia fixed income. Fixed income. Okay. Fix. Kupon tu adalah fix. Jadi, for example, kalau kita buat sebagai bond contoh kan. So, bond investment ataupun bond produk ni biasanya dia adalah lebih daripada 20 tahun. Okay. So, for the whole maturity period tu, you akan dapat fixed dividend, fixed kupon lah. Contohnya macam 10%, 5%, so you akan dapat. Tapi kalau yang investment yang lain, kita tak panggil sebagai fixed, kita panggil variable. Okay. Variety of return we will receive each year. Macam contoh tengok paling senang kan ASB. Dia punya investment ataupun dia punya return tu kan berbeza-beza sebab dia bukan fix, okay? Jadi kat situ you boleh tengoklah karakteristik dia macam mana. Contoh macam ni lah, the holders of the fixed income securities are the creditors and then they have no right. Okay. Bagi setiap bondholder, okay, dia tak akan dapat tau kita kata apa privilege, okay, for voting rights. Okay, dia tak akan dapat voting rights untuk apa? Untuk buat undian siapa board of director dan sebagainya. Okay, sebab bondholder, okay, bukanlah menjadi shareholders kepada company. Dia bukan shareholders. So siapa yang shareholders dalam company tu? Shareholders tu adalah pemegang saham untuk share. Jadi mereka ni walaupun sebabnya mereka tidak dapat fix kupon ataupun fix dividend, okay, dia based on company's profit, okay, so mereka akan dapat voting right. But instead of bondholder tak dapat, tidak akan dapat voting. So itu karakteristik dia lah, you boleh cerita kat sini. So kat sini pula dia kata may be secure or unsecured. Sebab apa? Sebab apa dia ada secure dengan unsecured? Sebab bond tu sendiri dia ada juga ranking dan rating dia. So kalau bond yang memang yang kita kata well established, okay, bond AAA kita panggil jadi macam bond AAA ni biasanya yang dikeluarkan oleh company yang blue chip company lah. Contoh macam Petronas kan, Khazanah. Jadi yang ini kita boleh kata sebagai secure. Okay. So kalau unsecured ni contoh bond yang rated dia lebih rendah sikit lah. Okay. The principal types of fixed income securities are debentures, loan stocks, notes and bonds. Ini antara contoh fixed income securities. Okay. So, jadi soalan yang ini dia lebih kepada pemahaman you sendiri. Macam mana you nak letakkan ataupun you nak pilih karakteristik. Okay. Kita pergi kepada soalan nombor 2. List any 4 acts implemented by Malaysia government to manage and protect investors, financial institutions and stockbroking firm. List saja. Suka betul kan soalan list ni kan, senang nak marking kan. So dia nak 4. You letaklah list je lah, tak payah explain Apa benda earlier ni? Kita ada banyak ni. So you tengok kita ada banyak yang kita dah belajar. Tapi you tengoklah yang berkaitan lah dengan ni dia punya function yang berkaitan, yang related with the acts tu. Contoh yang ni lah dia kata manage investors, financial institutions and stockbroking firm. So kalau CMSA ni dia protect tak? Dia kena tak? Yes. Dia sesuai dengan function yang diberi ni.
SCA of course. Okay, protect the investors. Company X, ada kena-mengena ke? Yes. Di bahagian sini, financial institution dengan stockbroking firm yang mana sebelum banks dan juga firm ni ditubuhkan, dia mestilah berdaftar dengan Companies Act. And later dia kena ikut yang guidelines yang diberi oleh Bank Negara, SC dan sebagainya lah. Okay, dan banyak lagi yang kita ada. Ni Labuan Financial Services Act, sama juga. Okay, so any four. B, explain any three functions and roles of stock exchange. Ni soalan chapter 1. Ni chapter 1 ni. Three functions and roles of stock exchange. Okay. Banyak kan dalam buku saya tu, ada berapa tu kat situ. Pilihlah. Okay, pilihlah yang mana-mana. Explain. Explain. Alright. Soalan C. List any three. List, soalan nombor 2 ni memang list je. Any three PDS, debt securities products for each conventional and Islamic respectively. Yang ini tak silap saya dalam chapter 1. Saya diletakkan dalam kotak private debt securities. Tapi saya tak explain detail pasal produk tu. Jadi kenapa tak explain detail? Sebab nak suruh you baca. Okay. Disebut apa ni? Okay. Nampak tak soalan ni dia tricky sikit. Bukan tricky apa sangat. Dia list kan? 3 kan? 3. Okay. Tapi dia nak for each conventional and Islamic. Jadinya maksudnya you kena listkan any 3 PDS ni sama ada dalam 3, maknanya 3 conventional, 3 Islamic. Okay. Siapa jawapan dia? Ni. Dalam buku saya dah saya letakkan benda ni. Kalau tak ada pun tak apa, you letak je. Private debt securities. So boleh pilihlah 3. You buat dalam bentuk kotak ni pun boleh. Tak nak buat dalam kotak pun tak apa. Tapi kena at least kena tulis lah. Maknanya kena tulis conventional products. Okay. 3. Islamic products. 3. Jangan you pergi campur pula. Terus tulis nombor 6. Tadi dia kita tak tahu kat mana satu. Betul? Okay. Alright. Number 4, D, list 4 objectives of BAFIA. Ni chapter 2. Okay. Pergi kat BAFIA tu, tengok apa objektif dia. 4 objektif kat sini. Dia cakap dia list kan, tapi sebenarnya panjang dia punya ni. Okay. So kita ada 4 objectives of BAFIA. Okay, this is chapter 2. Semua yang berkaitan dengan akta-akta tu semua chapter 2. Okay. Bagi kepada nombor 3. Okay, distinguish between Commission Capital Market Services Act, Services Representative dan juga paid CMSR. Yang ini dalam chapter 5. Chapter 5 belakang sekali. So yang ini bila disuruh distinguish ataupun differentiate kan, distinguish ke, differentiate ke, maknanya between, antara dua lah, antara dua, tak apa salah 2 ke 3 kan, between kan, maknanya perbezaan kita nak tengok tu. Jadi saya menyarankan you buat dalam bentuk table. Buat dalam bentuk table. Okay, supaya senang you nak cerita kat situ. Kalau you buat dalam bentuk paragraph ataupun you bercampur-campur kan, pening sikit lah saya nak marking. Tapi kalau you nak saja nak buat, nak mengena dengan saya kan, buatlah. Takut nanti saya tak perasan you punya point tu. So buat dalam, cuma sebab bila dia soalan dia distinguish ni, maksudnya dia tahu, maksudnya dia kena explain sikit lah, ayat lah panjang. Janganlah tulis macam like an entrepreneur, employee, commission. Taklah macam tu. Okay, explain lah sikit, panjang sikit.
Okay, buat panjang sikit ayat tu. Ini pun macam kecil sangat ni, tulislah ayat sikit panjang. Okay. Okay. C, ni B, explain any two criteria of ordinary shares. Ni chapter 1 kat belakang. Okay. Dia sama dengan fixed income tadi. So, you kena tahulah apa itu ordinary shares. Ordinary shares tadi saya dah explain. Okay. Opposite of fixed income securities lah. Maksudnya, okay, the shareholders, alright. So, we receive the return in dividend, bonus, kan, rights. Jadi those shareholders ni akan dapat dia kata apa, rights, voting rights. Okay, because the dividend ataupun the return, okay, is not fixed tau. Dia tak fix, okay, because it depends on the company's profit. Okay, kalau company tu dia tak untung, so tak boleh nak bagi dividen. Tetapi company tu untung ke, rugi ke, dia tetap akan bayar kupon kepada bond holder. Itu beza Okay. So these are the criteria of ordinary shares. It gives holder the right to vote in general meeting. Okay, and then obligations of ownership. So kalau sebagai shareholders ni, you have the chances of beli lebih lagi saham dalam company tu. Maknanya kalau kata sebelum ni you beli 10%, okay, 10% shares dalam company tu kan. And then later kalau you nak tambah lagi you punya percentage tu, okay. So kalau sampai tahap you punya percentage tu lebih, okay, contohnya 50% contohnya, kan, lebih daripada shareholders yang lain, so you are entitled, okay, ataupun you are eligible, okay, to be elected for board of director. Okay, that is ordinary shares. Okay. C, the law of agency is governed by part 10 of the contract 1950 section. Explain any 4 duties of an agent. Yang ini pun tak silap saya chapter 5 ni kat belakang ni. Okay. Duties ada saya bagi. Apa dia punya duties dia? Act on behalf. Okay. So you kena explain lah. Okay. Ini dalam chapter 5. Okay, number 4. Explain 5 services offered by investment bank in Malaysia. This is chapter 4. Okay, chapter 4. Okay. You kena tahu tau beza investment bank tadi. Tadi saya dah suruh you buat kata apa, you kena tahu apa beza di antara investment bank dengan stock broking firm. Okay. Tetapi masih ada lagi ni, saya yakin masih ada lagi yang tak faham lagi ni. Okay. Perbezaan di antara investment bank dengan bank yang biasa. Commercial bank. Okay. Investment bank kita ada 14 investment banks kat Malaysia ni. Kan, yang ada macam yang you buat sebelum ni kan, Maybank Investment Bank, Investment Bank, kan. Dalam ramai-ramai student ni, majoriti memang you buat lebih kurang sama dengan kawan-kawan kan. Tapi ada seorang je yang buat berbeza daripada orang lain, yang memang dia seorang je buat company tu. Investment bank tu. Tak silap saya CAF Securities tu. Dia seorang. Jadi okey lah. So yang lain-lain tu walaupun sama, okay, macam Maybank Investment Bank ke sama kan, tapi
the way you explain and the way you jadikan dia dalam bentuk infografik tu je lah yang membezakan markah di antara satu sama lain. Sebab ada yang buat dalam bentuk infografik yang nama je infografik tapi macam nota. Jadi ada juga yang buat very simple, point-point je. Tak nak lah macam so you kena, inilah you kena tahulah beza. Sebab ada juga yang 2 orang kot yang buat commercial bank. Commercial bank. Contohnya CIMB Bank ke kan? Affin Bank. Tu salah lah tu. Kalau you tulis Affin Investment Bank, maknanya you buat pasal investment bank, betul lah. So kita tahulah beza tu sebenarnya. Kita tahu That's why assignment tu kita buat, disuruh you buat so untuk you tahu. Kalau yang tu pun you dah silap, maksudnya you tak faham lagi lah. Tapi sebab saya tidak menerima sebarang kata apa, maklum balas daripada pelajar. Ada yang tak faham, madam saya tak faham lah beza ni. Tak ada, saya tak terima yang tu. Saya tak ada terima maklum balas tu. Jadi saya tak tahu you all ni sebenarnya faham ke tak? Okay? Jadi kalau dah tak ada soalan maksudnya faham lah. Tapi bila buat assignment, rupa-rupanya ada tak faham. Soalan 2 je, tak semua. Jadi yang dah silap, maknanya kalau you tak faham, you dah silap buat assignment. Bila you silap, maksudnya tak apalah markah penuh. Dapat pakai sikit je. Okay? Markah effort. Sayanglah. Alright? Sebab saya akan beritahu kan daripada awal. Daripada awal SEM saya beritahu. Sekejap kan masa kita berlalu kan, 13 minggu dah. Rasa macam baru je lagi buat sesi berkenalan dengan pelajar-pelajar ni. Kan, saya beritahu dah kan, you kena bila saya habiskan setiap chapter tu ataupun along the way saya tengah mengajar dan sebagainya, kalau tak faham, terus tanya tau. Jangan simpan di hujung-hujung. Jangan simpan nak final exam. Ada pelajar saya dulu ada. Madam, saya tak faham apa-apa pun. Ui, saya rasa sedih lah macam, macam mana aku nak explain ni? 8 chapter kot. Satu habuk tak faham, satu habuk pun tak faham. Padahal student ni datang kelas lalu. Masa tu kelas face to face lah kan. Memang datang kelas, tak pernah ponteng. Dalam kelas tak pernah tidur. Fokus, dia tengok di depan. Rupanya dia tengok dengan pandangan yang tembus sampai ke garis siam agaknya. Jadi susahlah kita nak explain balik. Bayangkanlah takkanlah saya nak cover 8 chapter dalam masa 1 hari. Benda ni untuk 14 minggu kan. Okay, susah. Jadi tak kisahlah. Sebab you lepas pada ni akan ada lagi subjek-subjek yang lain, belajar lain kan. So, you tak faham, you kena tanya terus. Okay. Okay, services offered tadi ni. Ni ada banyak. Okay. 5 services offered kan. Equity broking semua ni. Ni explanation sajalah. Yang penting you tahu. Okay. Apa service yang ditawarkan? Equity broking, advisory, fundraising, Islamic financing, research. So, you punya point dah ada. Explain it. Okay, explain Distinguish between win score and score. Yang ini chapter 6. Chapter yang panjang sekali tu. Win score and score. Win score ni apa benda? Sistem, trading system yang digunakan. Okay, kita tahulah. Kena distinguish. Distinguish ni sama ada you buat dalam bentuk table ataupun sebab ni distinguish ni markah berapa ni? 4. You boleh buat dia punya definition dan fungsi dia lah sikit kat sini. Kalau kata nak lukis pun boleh sebenarnya. Di antara terminal bursa tu dengan investor dengan juga stock broking firm sendiri ataupun remiser kan. Okay, C. BMD has classified certain accounts into inactive account and dormant account. The meaning for those accounts. So saya ni chapter mana? Chapter 7. Chapter 7.
Ada bahagian inactive account dengan dormant account. So yang ini you jawab. Okay. Bila 6 markah kat sini, maksudnya bagi 2 lah kan. Aktif dengan dormant. So satu untuk inactive tu berapa markah? 3 markah. Untuk dormant 3 markah. So apa nak jawab kat sini? Okay. Contoh kat sini lah. Inactive tu apa? CDS account which has deposited securities will be designated as inactive when there is no credit or debit for 36 months. Okay. So however the account. Jadi kita nak tengok kat sini. Inactive account ni dia kena bayar ke tak untuk activate? Jawapan dia tak perlu bayar apa-apa. Okay. Kalau just you masukkan duit sajalah, just aktifkan balik lah kan. Kalau dormant account ada charge, ada reactivation charge dipanggil. Charge berapa tu it depends lah depends on the investment bank tu sendirilah. Okay. Ni nombor 5 ni. Nombor 5 ni chapter 6 lah ni. Okay. Yang ini nanti saya nak buat hari Selasa. Saya nak buat hari Selasa. Okay. Hari Selasa kita buat soalan berkenaan dengan calculation. Okay. Nanti saya bagi ada 4 kerja sekolah yang saya dah bagi nanti. Okay. Okay. ESA, Electronic Share Application. Okay. Chapter berapa ni? Chapter 7. Chapter 7. Okay. So apa nak kena describe dia? Chapter yang soalan nombor 5 tadi tu saya rasa kita dah buat itu, tapi tak apalah, kita buat revision je. Ni. The ESA facility offers a fully integrated paperless process for share application including shares allotment via electronic ballot and fund to IPO. Okay, ni ada dalam chapter 7 Okay, dan last, write a short note on compensation fund of BMD. Yang ini chapter 8. Tak chapter 8. Okay, ada ni. Ada pasal compensation fund. Okay. Alright. So inilah contoh soalan. Tapi kan kalau sebenarnya nantilah along the way nanti kita akan go through beberapa chapter lagi. You akan tengok sebenarnya soalan dia lebih kurang, dia macam bukan soalan yang sama, tapi dia punya konsep soalan tu lebih kurang sama. So that's why saya kata you kena buat at least 5 past year questions. Okay. Kalau you tak jumpa macam ni, saya kata Februari 2021 ni you tak jumpa dalam EQPS kan? Tak apa. You boleh ambil lah past year yang lain. Lah contohnya Julai ada. Oktober 2020 you ambil. Kalau jumpa satu saja, sebab dalam setahun dia ada 2 past year lah. So kalau jumpa satu saja tak apalah. You jumpa satu. Lepas tu you back ke belakang pula 2019. And then 2018 pun boleh, tak ada masalah. Biasanya sampai kalau yang latest ni kita ambil sampai 2018 lah. Tapi kalau you nak tengok 2016, 2012 pun ada. You boleh tengok sebab soalan dia sebenarnya, konsep soalan tu dia lebih kurang sama saja. Cuma maybe dia tukar ayat, dia tambahlah kalau 5 services mungkin dia minta you buat 3 je, 3 services offered contohnya. Okay, so bila you berjaya buat 5 past years tu tanpa melihat buku, maknanya key point tu you dah ada dalam kepala, faham tak? Key point, bukan explain tu kita elaborate macam mana kan, point dia utama je. Kalau contohnya macam soalan ni kan, explain 5 services kan, so 5 services offer, okay. Udah, number 1 equity broking, number 2 advisory, number 3 apa lagi? Number 3 underwriting, number 4 research, number 5 Islamic financing contohnya kan. So you dah tahu. Tapi just kerja awak hanyalah
nak explain saja. Okay, so explanation tu sebenarnya tak kisahlah you punya grammar tunggal langgang pun. Okay, biasalah tu, biasa sebab kita bukannya bukannya subjek English ni. Kalau subjek English, yes, you kena betul-betul lah. Tapi saya faham je, acceptable. Cuma janganlah tunggal langgang yang pelik-pelik sangat sampai. Ada student yang memang dia lemah sikit lah dalam English, okay. So effort tu kita nampak tau. Dia ada point dia, tapi bila dia terang tu, dia explain tu, macam apa yang dia cuba sampaikan, tak sampai lagi. Jadi tak salah, markah adalah. Okay. 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 So sekarang ini adalah Februari 2021. Ya. Saya minta Disember kan. Okay. Sekejap Ada soalan? Ada madam, ada. Ya. Madam, yang soalan yang kita jawab tu kan, list tu kan, kita kena buat dalam bentuk dot-dot ke macam mana tu? Dalam bentuk point ke dalam bentuk perenggan? Kalau list maksudnya you buat point lah, maknanya nombor 1, nombor 2 ataupun dash tu kan? Dash tu. Macam tu lah. Sebab dia list. Tetapi ada setengah tu dia list pun jawapan dia panjang sikit. Macam ni lah. List any issues. Jadi cara you nak jawab tu you boleh buat macam dash. Boleh bentuk dalam dash, okay. Yang explanation tu dalam bentuk perenggan lah. Betul. Alright, madam, thank you. Okay. Okay, sekejap saya nak download soalan Disember. Okay, kita rehat sekejap dalam 2 minit macam tu. Kalau ada soalan boleh tanya je. Saya nak download Disember 2018 sekejap. Terlupa pula. Hard copy dah ada. EQPS. Madam, saya nak tanya. Ya. Kan tadi ada soalan yang 4 markah, dia suruh list 2. Tapi markah dia dapat 5. Katakanlah kalau saya letak dekat first tu saya bagi definition of Bursa Malaysia. Lepas tu baru saya listkan lagi 2 tu. Yang boleh? Boleh. Oh, kiranya maksud kalau 5 markah, lepas tu dia nak minta 2. Maksudnya setiap satu tu 2.5 markah lah. Kiranya 2.5. Maksudnya kalau saya masukkan sekali dengan maksud Bursa Malaysia tu pun kira dapat 1 markah juga. Okay. Kalau soalan ditanya contohnya explain 2 functions of Bursa Malaysia. Lepas tu markahnya dikira pada function tu saja. Okay. Tapi kalau you letakkan definition of Bursa Malaysia, okay, tak ada markah lah untuk definition tu. Markah hanya untuk function. Tapi kalau you letak je setakat nak mencantikkan sajalah, memanjangkan you punya ni. Faham? Oh, faham. Okay. Sesi 1 2019. Ni dia.
Okey. Sambung. Disambung kepada Disember 2018. Disember 2018 ni kalau dalam EQPS tu dia duduk dekat sesi 1 2019. Bila hujung-hujung kan. Okey, yang ni pun sama 2018 ni. Yang lama kan. Dia ada part A dan part B. Tapinya part B dia lain sikit. Dululah lama dah tahu soalan dia lebih kurang macam ni. Tapi saya tunjuk je lah saya tunjuk je lah kita sebagai kata refresh kita punya ni. Okey, soalan dulu part A ni. Kalau saya suka soalan ni sebabnya saya senang nak marking. Senang, jawapan nombor 1 tu je. Kalau you betul-betul, kalau you salah-salah lah. Alright. Tapi jenuh kan nak buat soalan ni. Okey, dia bagi jawapan. Okey, ada 30. We have 30 choices, tapi ada soalan ni 20 saja. Jadi soalan ni lebih kurang macam ni. Dia pun ceritalah, a body that provides, operates and maintains a Sharia compliant commodity trading platform. Apa benda ni? Carilah jawapan dia yang merujuk kepada soalan nombor 1. Kan? Seronok kan? Tapi kalau you silap, kadang-kadang soalan ni kan lebih kurang je. Ayat dia tu macam kadang-kadang missing satu ayat tu dah tak merujuk kepada jawapan yang you pilih tu. Okay? Kalau you tengok dalam buku yang saya bagi tu, di bahagian belakang sekali. Bahagian belakang, di bahagian glossary. Glossary tu saya buat purposely untuk soalan ini. Okay, soalan ini. Okay, jadi kalau dulu saya kata bagi tahu kat student, you kena hafal. You kena hafal, tapi tak adalah hafal apa pun. Maknanya you fahamkan lah. Okay. Tapi ada jugalah certain term ataupun word dalam tu tak ada yang dalam soalan tak keluar. Mungkin ataupun mungkin term yang diberi tu berbeza sikit lah, tapi penerangannya sama je. Itu sebagai guideline saja yang seri tu. Jadi walaupun soalan final sekarang nanti lepas pada ni tak masuk dah yang part A yang macam ni. Okay? Tapi perlu juga, penting juga untuk you baca yang belakang tu. Okay? Term-term yang kita guna sebab you dah masuk dalam, you sekarang ni dah jadi finance manager dah sekarang ni. Kita dah masuk selangkah kaki dah ke dalam dunia pelaburan. Okay, so soalan ni berdasarkan sepanjang berapa lama dah saya mengajar dululah. Tak pernah lagi student dapat 20/20. Tak pernah. Tapi yang paling tinggi 19/20. Dan yang paling rendah 3/20. Okay. So kalau betul-betul study kita faham lah yang betul-betul. Tapi ada juga yang main dadu je kan yang ni kan. Dia letak je kan. Letak je betul. Kebetulan nak betul. Ni kita bukan panggil multiple choice. Dan juga bukan fill in the blank. Soalan apa entah ni dipanggil match question kot. So sekarang dah tak ada So sekarang semua soalannya adalah short essay. So ni yang part B ni short essay. Cumanya yang ini ada pilih tak itu? Tak ada pilihan, jawab semua. So sama jugalah SEM ni pun jawab semua. Okay? Alright, so kita tengok one by one Alah, jawapan dia. Jawapan ni saya ni lah, tak scan lagi. Sekejap. Oh, okey. Faham. Sekejap saya scan sekejap.
you all nanti ni bila nak jawab exam, saya tak sure lah soal exam subjek lain macam mana. Tapi kalau subjek saya, you all kena jawab dalam booklet nanti. Lepas tu awak kena upload. Awak kena scan, lepas tu upload tau. Upload dalam platform apa nanti kita bagi tahu. Cuma saya pelik juga bila mana student sebelum ni saya katalah pakailah scanner yang handphone punya. Tapi dia tak tahu pakai. Pelik juga. Sebab saya rasa ada. Saya pakai yang scanner, cam scanner ni free je. Oh madam, so nanti kena handwriting ke? Betul. Sekejap saya kena send dulu. Terbalik dah ni. Mana dapat ni? Oh ni. Pahal pula ni. Aduh. Kau di dalam ni. Okay. Dah ada dah. Okay. Okey, kita pergi balik pada soalan Okey, soalan nombor 1 ni. Okey, state 4 features of ISS. Okey, ISS ni chapter 7 Chapter 7. Okey, ni jawapan tadi. Ni jawapan untuk chapter untuk part A tadi tau. Saya tak tunjuklah Okey. ISS 4 features of ISS. Okey, ni ada dalam chapter 7 tu ada. Okey, B, distinguish. Ni distinguish kan? Distinguish saya beritahu apa tu soalan dia lebih kurang ataupun dia adalah sama juga dengan differences. The differences ataupun distinguish ni
kita kena seeloknya buat dalam bentuk table. Okay. 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 Nah, C, discuss any two functions of CMSA. Yang ini adalah chapter 2. Okay, chapter 2. To ensure a reasonable practice. Okay. D, explain any 4 factors that influence stock market performance. Yang ini dalam chapter 3 tak silap saya. Ni chapter 3. Dia dalam belakang. Yang belakang tu. Factors. Economic performance, interest rate. Okay. And then kita ada ni level of money supply, political environment. Ni saya bagi sajalah, bagi lebih jawapan. Okay. Tapi jawab ikut soalan yang diberi saja. Okay. And then question 2. Explain any 2 objectives of Amlat FAR ni. Okay. Any 2 objectives of Amlat FAR. Nampak tak? Explain. Jadi you pilih lah. Ni chapter 2 You pilih mana-mana objektif dia. Okay. And then you kena explain. Tapi tengok contoh ini sebab ni skema. Okay. Skema ni untuk rujukan lecturer nak marking. Cumanya macam ni tak boleh lah kalau you letak suspicious transaction reporting, record keeping. Tak boleh buat macam tu. Jadi markah tak penuh lah. Okay. You kena explain. So that's why, sebab ada juga student. Kadang-kadang sebelum ni lah. Okay. Dia minta kat saya, madam boleh tak madam forwardkan, ataupun kalau sebelum ni face to face dia nak minta photo state lah. Macam sekarang ni nak forward lah kan. Forwardkan skema jawapan. Macam ni lah yang macam saya buat ni. Saya boleh je nak forward. Okay, tak ada masalah, senang je, kerja senang kan. Tetapi, okay, nak bagi you salin sebiji-sebiji. Kenapa? Sebab skema jawapan ni adalah references, rujukan kepada pensyarah nak marking. Okay, awak tengok contoh macam ni Kalau tengok je punya skema ni, nanti awak kata-kata macam awak kata akan buat final revision lah kan. Dia suruh explain kan, tapi awak tulis dalam bentuk point. Tak ada explanation. Jadi you punya rujukan tu dah silap. Faham tak? Tak boleh. So that's why bila saya buat kelas revision macam ni, itulah pentingnya perlu you ada, dan kalau you nak tanya masa ni lah nak tanya. Okay, sebab nanti bila nak dekat-dekat nak final nanti, kita tak tahu waktu saya free, awak tak free. Betul? Kadang-kadang waktu you all semua free, saya pula tak free. Masa bila kita nak buat revision. Okay. Alright. So explain the advantages. Okay, yang soalan B, explain and 3 penalties imposed by Bursa Malaysia. Ni penalty ni semua dalam chapter 8. Okay, chapter 8. Alright. Okay. C, explain any 3 core activities of investment bank. Ni kan nampak tak? Soalan ni dia sama kan tadi dengan soalan services offered tadi. Dalam tadi kan yang Februari 2021 tu kan sama, tapi ayat dia je berbeza. Ni core activities, yang tadi tu services offered. Okay, sama je, tapi dia nak 3 kan, yang tadi 5 kan. Okay. Distinguish between MOA and Articles of Association. Yang ni dia soalan susah sikit lah. Yang ni dalam chapter MOA Articles chapter 5 tak silap saya. Ada sikit. Okay. Ni memang kena baca lah ni. Tapi kita tak cerita detail sebab benda tu saya letak point sikit je supaya you kena pergi cari sikit lah. Okay. So tak apa, nanti kalau you nak buat revision yang ni pun boleh ambil je. Ini
Okay, question 3. Explain any 3 duties of stockbroking companies to clients. Yang ni kita ada 5 duties kan? Sekejap. 2, 4, 6, 8. Kita ada 7 kan? 7. 7 duties. Apakah duties ataupun responsibilities of stockbroking companies to the clients? Kita ada obey instruction, make the best deal for the client, dan sebagainya. So you kena pilih 3 dan explain. Number 4, give any 4 significant events during development of security industry in 1990. Yang ni kita nak tengok apa significant event yang berlaku. Yang ni sebenarnya dalam chapter 1. Chapter 1 kat mana? Dekat history. History. Jadi cerita kat situ. Ada tu walaupun dia nak panjang tu you kena tengok lah apa yang event yang berlaku dekat dalam 1990 tu. The listing of Singapore, setting up Malaysian Standard ni. Dan selain daripada tu you kena tengok juga dalam chapter 3 juga. Chapter 3. Chapter 3 di bahagian the implementation of the subsidiaries of Bursa Malaysia tu. Kan dia ada setiap subsidiaries tu dia ada tahun penubuhan dia kan. So boleh masuk kat sini juga. Give any 4. Letakkan je lah. Bagi give list. Explain any 3 reason. So ini samalah. Nampak tak? Ni kan sama tadi dengan soalan di Februari tu. Ada reasons for the companies to be listed tu. Expansion, confidence. Kan? D. Discuss any 2 rationales of integration for investment banks. This one dalam chapter 4. Ni chapter 4 sebenarnya tapi tak silap saya nota yang ni saya letakkan dalam chapter 1 tak silap saya. Tengok balik rational dia ada ini. Okay, number 4. Explain 4 main departments. Nampak tak chapter 4 ni chapter 4. Chapter 4 ni yang tadi dia suruh listkan saja di link department, compliance department kan. Yang ni dia suruh explain. Nampak tak soalan lebih kurang je. Okay. So explain. Right. B. List types of improper dealings in securities. Ini chapter 8. List saja, tak perlu explain. You pilih saja mana-mana 4. Issuing false or misstatement, fraudulent inducement dan sebagainya. Okay. Discuss when Bursa Malaysia will trigger the circuit breaker. Ni chapter 6. Kat belakang sekali. Chapter 6 pasal circuit breaker. Okay. Cumanya saya ini adalah rujuk pensyarah jadi kita buat dalam bentuk table. Tapi pelajar kalau tak ingat table ni you boleh je buat dalam bentuk paragraph pun boleh you nak cerita. Dia punya trigger point dia kat mana, apa yang berlaku pada sekian-sekian waktu. Okay. Di state kalau state ni maksudnya dia sama dengan list ataupun give. List ataupun give. So state any 4 services provided by investment bank. Ni pun sama tadi kan. Dia kan kalau soalan investment bank ni biasanya soalan lebih kurang sama je. Okay. Nombor 5 ni adalah soalan ni. Yang ni nanti saya akan bagi kerja sekolah nanti. List any 4 facilities. List lagi. Ni chapter 7. Apa facility yang ada dalam CDS tu? Kita ada CDS account, deposit, transfer, withdrawal. Facilities ni maksudnya dalam CDS tu apa servis yang ditawarkan lah. Okay. C. Explain 3 activities under market rigging transaction. Ni chapter 8. Chapter 8 you tengok dalam market rigging. Market rigging. Habis dah. Nampak tak? At least 5 pasir lah. 5 ataupun 6 lah cukup lah. Okay. Buat dengan betul-betul macam serious punya final kan. Mana-mana buku dan sebagainya. InsyaAllah you akan boleh score dengan jayanya. Okay. Memang sebenarnya kalau student betul-betul dia faham, InsyaAllah lah memang
paper ni kalau dulu ada je yang fail, tapi yang fail tu disebabkan betul-betul tak baca buku lah, tak study dan tak buat assignment betul-betul dan sebagainya. Adalah faktor-faktor dia. Okay, yang betul-betul buat dan sebagainya, insyaAllah you akan dapat A ataupun A minus. Okay, don't worry. A plus pun pernah ada. Okay, ada soalan? Saya nak tutup dah ni sebab saya nak pergi ada appointment pukul 9.30 kat klinik. Okay, kalau tak ada soalan, okay, nanti saya beritahu dalam grup bila saya dah letakkan recorded version ni dalam YouFuture, dan juga saya akan bagi tahu tarikh untuk penghantaran. Ingat wakil kumpulan sahaja yang hantar. Ahli-ahli kumpulan sekalian tak perlu submit apa-apa dalam YouFuture. So nanti kalaulah saya terjumpa ada yang hantar tu tapi dia tulis submitted kan, tapi sebenarnya tak hantar apa-apa, saya minta maaf lah, saya tak akan tanya nanti. Alright. So apa soalan? Dan saya tolonglah please jangan minta saya extension date dan sebagainya, sebabnya memang banyak lagi saya nak maki ni, sebab saya kena bagi you all carry mark lah ni sepatutnya. Okay. Madam. Ya? Nak rename apa untuk mock trading tu? Letak je nama kumpulan you pun tak apa. Okay. Nama kumpulan kan semua ada kumpulan kan? Alright. Okay. Thank you. Okay. Lagi? Madam, Ya? yang kita buat dekat Canva kan Madam? Lepas tu yang font tu memang kena guna Times New Roman dengan Arial juga ke? Besar tak jadi? Sekejap. Sekejap. Sorry. Font tadi. Okay. Kalau you buat Times New Roman tu, okay tak? Besar, kecil? Okay, cuma dia macam halus sikit. Ke nak boldkan? Ataupun you adjust lah, pakai besar sikit pun tak apa. Tak payah bold nanti. Boleh pakai font lain? Boleh. Okay. Thank you, Madam. Alright. Madam, saya ada soalan. Ya?
Okay, kan saya dah siap salin untuk reason kita beli saham tu kan. Kita nak state sekali ke kita dapat berapa setelah membeli dan menjual saham tu? Dalam table tu you dah tulislah. Masuk state kan. Dalam report ke? Okay. Alright. Ada juga yang tanya saya, ada saham yang dia dah beli, tiba-tiba bila sekarang dia nak jual balik, tak ada harga. Okay, tak ada harga. Okay. Kalau itu berlaku, okay, you kena check company tu sama ada suspended ke tak. Suspended tu maksudnya apa? Dia Bursa Malaysia dia gantung servis. Ataupun dia masuk dalam PN17. Contohnya macam paling senang sekali adalah AirAsia lah. Okay, PN17. PN17 ada banyak. PN17, PN4. Dia company-company yang dia Bursa Malaysia ni dia suspended due to certain issue lah. Contohnya mungkin losses dan sebagainya. Alright. So bukan delisted. Okay, biasanya nak proses untuk dia delisted ni maksudnya buang daripada Bursa Malaysia tu proses lama sikit lah sebab dia orang kena ada dia ada bukti-bukti lah dia orang kena sertakan. Suspended ni dia kena stop dulu. Okay, so you kena check. Okay, if let's say, okay, stok yang you beli tu dah kena suspended, okay, so macam mana harga ni? Okay, jawapan dia adalah kosong saja harga dia kosong. Okay, so nanti memang you akan dapat losses lah. So bila you losses tak apa, you jangan risau, alamak saya dah target profit lah apa semua matilah. Tak ada, tak mati-mati pun. Okay, tak apa, kirakan saja. Biarlah you dapat losses pun. Sebab sekarang ni analisis kita based on analysis. Bukan saya nak tengok siapa yang berjaya dapat profit yang tinggi, tak. Okay, kemudian okay, di awal-awal semester dan di pertengahan semester sekalipun saya pun dah maklumkan hari tu berkali-kali. You kena beli mother share, you kena beli saham yang ada betul-betul saham, bukan yang ada belakang dia WB, no. Yang itu kita panggil sebagai warrant. Dan basically warrant ni harga dia sen-sen saja. Jadi kalau dia punya saham utama dia maybe harga RM2, RM3, saham warrant tu dia harga dia murah. Jadi macam mana ni madam, saya dah terbeli. Jawapan dia you letak kosong juga. Okay, sebab yang tu dikira you salah lah, you salah kira je harga. You salah ambil. So nanti you tak kosong je lah. Tak perlulah you nak pergi cari saham lain pula. Tak perlu. Okay. Apa lagi? Tak ada rasanya isu yang tu je lah kot. Okay, ada apa lagi? Okay, so kalau ada nak tanya lagi, sebab saya bagi masa untuk you hantar sampai hari Khamis. So hari Selasa ni if let's say you ada soalan lagi nak tanya, boleh tanya dalam kelas. Okay, soalan apa yang nak kena buat saya tulis dalam WhatsApp lah soalan untuk calculation So semua orang nanti please buat jawapan dalam kertas kosong ke buku nota you. Nanti saya nak minta setiap nanti saya panggil nama untuk you tunjukkan share jawapan. Okay. Alright, so itu sahaja. Terima kasih semua. Jumpa hari Selasa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Salam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.